dari Menteri Malaysia telah announce Permai Fund. Dalam bahasa Melayunya, pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, yang mana pihak kerajaan dia ada allocation 25 juta kepada syarikat-syarikat GLC dan JLIC as a grant lah. Maksudnya apa yang pihak dalam kes ni, apa yang pihak TM spend tahun lepas untuk misi-misi kemanusiaan banjir ataupun COVID, pihak TM boleh claim balik untuk dapatkan grant, dan duit yang claim tu TM kena spend untuk misi kemanusiaan COVID-19 tahun ni lah. So, dan pihak TM perlu engage dengan NGO which is tuan-tuan dan puan-puan. Okey, objektif utama Permai Fund ni adalah untuk provide immediate relief, maksudnya memberi bantuan segera kepada komuniti-komuniti yang terjejas akibat banjir dan COVID-19. Bila dicakap bantuan segera ni, ada ikut Permai Fund ni ada beberapa syarat lah sebenarnya. Apa-apa item-item yang dikategorikan bawah keperluan segera ataupun bantuan segera ni, contohnya bantuan food aid, makanan, bantuan sanitary item, ini barang-barang macam bersukan hygiene, ataupun barang keperluan kanak-kanak, mask, PPE, household support and kitchen equipment. Ini macam contoh barang keperluan rumah lah untuk masa-masa banjir. So bila banjir tu, barang-barang keperluan rumah dia orang rosak, itu kita kategorikan sebagai immediate relief lah. And then cleaning service untuk area yang impacted, contohnya macam banjir lah, kawasan dikotor apa semua, itu kategori sebagai keperluan segera. Maksudnya benda-benda yang perlu sekarang, yang perlu bantuan sekarang lah, bukan barang-barang yang perlu dibantu nanti. Itu yang kita kategorikan sebagai keperluan segera. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Okey, ni contoh-contoh yang saya sebut tadi lah, barang-barang yang diconsider sebagai immediate relief, dan juga barang-barang yang tak diconsider, yang tak as a immediate relief bawah Permai Fund lah. Contohnya bantuan kewangan, barang-barang untuk medical, barang-barang medical, perubatan untuk hospital, itu semua kita tak jatuh bawah skop Permai Fund lah. Okey. So untuk Permai Fund ni, pihak TM telah menerima proposal dan melakukan penilaian, dan kita telah approve 17 buah NGO lah yang untuk kita sharekan matching grant bawah Permai Fund ni. So untuk pembayaran duit sumbangan nanti kepada NGO, kita akan jalankan dalam 2 peringkat. Untuk peringkat pertama, kita akan bayar dulu 80% based on apa yang amount yang di request oleh setiap NGO. And then nanti sebelum tu, in order nak dapatkan duit sumbangan sebanyak 80% ni, kita akan hantar surat acknowledgement lah kepada pihak NGO, minta pihak NGO sign lah untuk kata yang pihak kami bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan apa semua. And then pihak NGO akan share jugalah bank account detail apa semua. Selepas tu baru kami akan riliskanlah payment yang pertama 80%. Selepas itu untuk baki payment duit sumbangan sebanyak 20% tu, kami akan masukkan kepada akaun NGO setelah submission report. Maksudnya bila program-program yang di plan tu dah dijalankan dan pihak NGO submit report, kita akan masukkan balance sebanyak 20% itu. Okey, ada apa-apa soalan ke? Jujur, I rasa maybe you boleh go back to the previous slide yang mungkin bahagian-bahagian item-item ni mungkin ada pertanyaan ke, sebab tadi probably you nak jelaskan one by one, contoh macam food aid ataupun this thing is kena very clear, sebab kita nak supaya tak ada
salah kategori lah. Because untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai JLC yang menerima grant ini, kami juga akan dipantau oleh pihak government tentang dia punya implementation lah. So that's why kita minta kerjasama dan bantuan daripada tuan-puan untuk sama-sama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan ni. So mungkin kalau ada pertanyaan dekat bahagian item ni, mungkin boleh tanya di ruang komen ataupun boleh on mic dan tanya. Ada kategori yang khusus ini item ini daripada Dr. Azwan daripada MRA. Ini tentang item-item yang kita serahkan. Ada kategori golongan-golongan tertentu yang not fall under scope juga ke? Macam sekarang ni kita ada golongan pelarian ataupun apa-apa yang cuma dalam negara saja ke, ataupun ada spesifik races ke, atau apa-apa yang menyebabkan kita restricted in term of penerima lah. Oh, maksud doktor target beneficiaries lah ya? Target beneficiaries, betul. Okay. Sebab kalau kita bagi makanan, kadang-kadang ada you all nak, Sami nak orang Malaysia je, tak nak orang contoh macam tu, ada tak fall under that kategori juga? Oh, ada. Sekejap ni session saya tertinggal pula info tu. Okey, boleh nampak semua Ini apa tu orang kata kategori penerima lah yang bawah skop per my fund. Kita ada golongan B40, golongan orang asal ataupun orang asli, elderly, golongan orang tua, orang homeless, maksudnya orang yang tak berumah, betul, kanak-kanak dan wanita yang vulnerable, maksudnya yang apa vulnerable, Single mother kot. mother, betul, single mother. Lepas tu orang golongan kurang upaya, kelainan upaya pun boleh, refugees pun boleh. Kalau untuk jawab soalan Dr. Azwan tadi, maksudnya refugees, itu pelarian ataupun stateless undocumented person, ini golongan orang yang tak ada kewarganegaraan. Dua kategori ni pun termasuk dalam skop Permai Relief Fund lah untuk kategori penerima. So kalau nampak dekat situ dia ada kata only food yang kita boleh bagilah untuk yang ada bintang-bintang kecil tu kan. So macam COVID hospital semua ni, sebab tadi kita tak boleh nak bagi barang-barang equipment apa semua tu, tak, sebab mungkin pihak hospital dah memang ada dana sendiri. Tapi kalau kita nak bagi food bantuan, itu kita benarkan. Betul? Saya nak tambah sikit juga because of Permai Fund ni, macam tadi dekat Encik Azizul terangkan, kerajaan telah peruntukkan sebanyak 25 juta. Tapi 25 juta tu pihak syarikat berkaitan kerajaan ni dia akan submit dia punya proposal untuk claim balik kepada pihak Permai Secretariat, which is Permai Secretariat ni dia akan semaklah proposal-proposal daripada pihak syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ni. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni ada juga yang menghantar proposal kepada pihak JLC lain, kalau boleh mungkin program yang berbeza, sebab di pihak Sekretariat Permai dia akan memantau sama ada program tu duplikat ataupun tidak. Jadi saya ingin perjelaskanlah. So mungkin sekiranya pihak tuan-puan dah hantar proposal sekian kepada pihak TM, mungkin sekiranya kalau tuan-puan ada nak hantar proposal kepada JLC lain, sebaiknya proposal yang berlainan, target beneficiaries yang berlainan, ataupun mungkin program yang berlain lah basically. Betul? Okay. So kalau saya boleh sum up untuk kategori penerima ni, kebanyakan proposal yang pihak TM dapat dan pihak TM luluskan kebanyakannya adalah, kalau daripada segi item tu, kebanyakannya daripada segi bantuan food pack, dan ada juga beberapa NGO yang buat aktiviti back to school, iaitu bagi barang-barang keperluan sekolah. Dan
kebanyakan penerima kategori penerima ni kebanyakannya kalau tak silap saya adalah daripada golongan B40 lah. B40, keluarga-keluarga B40. Dan ada juga yang bagi sumbangan kepada staff dan pesakit di COVID Quarantine Center. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya ni, seandainya kita ada submit dua program yang berbeza, adakah kelulusan dia kedua-dua ataupun salah satu? Ni siapa yang bertanya? Sorry saya tak. Dari Hikmah Kuching, Hikmah Sarawak. Oh, okay, alright. Daripada segi apa program dan amount apa jenis program dan amount yang di-approve oleh pihak TM, itu nanti pihak TM akan contact personally lah kepada staf NGO untuk maklumkan. Okey, terima kasih. Nanti kami akan contact lah, after meeting nanti saya akan contact staf NGO lah untuk maklumkan berapa jumlah sumbangan yang diberi dan untuk program apa. Okey, terima kasih. Okey. Okey, bismillah, saya ada persoalan. Tarmizi mewakili Sabah Relief. Okey, Cik Tamizi. Saya nak tanya berkenaan dengan program ni kan. Adakah NGOs yang mendapat sumbangan ni, adakah mereka diwajibkan untuk JP dengan cawangan ataupun TM terdekat ke macam mana ke, ataupun boleh jalan sendiri dan dibawa plakat TM ke tanpa logo TM ke macam mana? Betul. Maksudnya tak perlu melibatkan TM terdekat lah. Just sekadar boleh menggunakan bawa branding apa semualah. Nanti kita akan share jugalah pasal branding. Okey, Dr. Azwan daripada MRA. Tentang pelaporan, you all ada sediakan dia punya template atau kita boleh dapur ikut suka kita lah. Yang kedua, dari segi financial reporting, ada strict financial reporting in terms of auditing dan sebagainya ke, atau just simple financial reporting? Thank you. Okay. Dari segi reporting nanti saya akan share dekat slide seterusnya lah. Boleh Cik Doktor? Okey, silakan. Alright. So ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan jenis-jenis orang kata item dan senarai penerima? Okay. Nanti boleh bahkan share bahan ni dalam mungkin by WhatsApp ke atau email supaya kalau terlalu pandang kita boleh rujuk semua dah. Boleh. Nanti saya akan email kepada semua lah. Boleh teruskan. Okey. Tadi saya sambung dekat slide sini yang berkaitan dengan payment term lah, sebab kita akan bayar secara dua kali, 80% dan 20%. So yang 20% tu nanti akan di balance 20% nanti kita akan bayar once the NGO. Soalan daripada Puan Nurlizana tu. Tadi angkat tangan ni Puan. Ya, saya. Nak tanya apa ke? Saya nak tanya, okey. Bantuan ni dia ada dia. Nurlizana. Ya, minta maaf. Sama saya Nurlizana, saya daripada Kelab Kebajikan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Datuk Muhammad Taha. Betul. Ada. Dah. Saya nak tanya, bantuan yang kita nak salurkan ni nanti, dia ada due date tak? Okey. Hello? Ada restriction participant tak untuk pembagian? Sebab sekarang kan masih ada kawasan-kawasan yang masih ada under PKP semua tu kan. Ada sebarang ni tak untuk sebarang program ni? Berapa maksimum had limit peserta tu? Peserta daripada pihak NGO ke atau macam mana? Yang akan kita bagi bantuan tu, adakah had limit untuk setiap program tu, adakah had limit peserta itu mengikut SOP yang ditetapkan tu macam mana? Ataupun kita ada kita buat lump sum all together kena ada. Daripada segi tu kita akan bagi pihak NGO untuk decide lah, tapi make sure mereka tu mengikuti SOP yang ditetapkan lah. Maksudnya kalau terlalu ramai, maybe kalau ikut SOP tak boleh. Saya pun tak sure sekarang berapa, 200 ke apa kan. Kalau terlalu ramai, maybe kena buat a few session macam tu lah. As long as follow SOP, kita serahkan kepada pihak NGO lah untuk
jalankan program yang telah pihak NGO plan. Macam Ainul, Ya saya. Ainul pada semua Ya Jainul. Okey, nak tanya, kadang-kadang kalau kita pergi buat serahan makanan kat tertentu area, ini kadang-kadang penduduk kampung ataupun minta kita bantuan, contohnya nak improvekan surau tambahan, adakah kita boleh gunakan daripada bajet ini? Sebab kadang-kadang kita pergi tu atas dasar sumbangan makanan kan, tapi kadang-kadang ada daripada penghulu ataupun minta kita refurbish toilet surau apa, adakah kita boleh masukkan dalam part of this sumbangan ni? Kalau ikutkan tak boleh, sebab benda tu kita dah ada apa, macam saya share sebelum ni lah, ada jenis-jenis item yang follow the scope, yang bawah scope bermain je. Okay, I tambah sikit je Joy. Okay, pihak Permai Secretariat akan meneliti mungkin case by cases, Cik Ainul. Sekiranya kalau keadaan itu sangat memerlukan, let's say dia punya surau tu memang dah roboh ke apa ke because of the banjir, kalau ada proof yang convincing, pihak Sekretariat akan menilai semula keperluan itu. So sekiranya tidak keberatan, kalau Cik Ainul mungkin nak macam nak propose jugalah kan, because there is a need, memang ada keperluan sangat-sangat sampai nak Ya, betul. apa semua. So boleh majukan juga proposal tu, tapi ia bergantung kepada kelulusan pihak Sekretariat Permai dan juga pihak Kementerian Keuangan lah. Tapi kita boleh cubalah, kalau tak cuba tak tahu kan. Tapi Ya, itu soalan saya. Sebab apa, bila kita pergi tu kadang-kadang dia orang merayu untuk ni apa kan, jadi adakah kita boleh terus buat ataupun kena minta dulu? Kalau kena minta dulu, memang kita akan beritahu lah cara baik, kata kita minta kebenaran dululah untuk gunakan fund ni kan. Sebab kadang-kadang kan biasanya kalau kita pergi mana-mana, dia akan merayu lah, memang surau ke, mesti ada benda yang dia orang nak minta kita tolong improvekan kan. Sebab kadang benda tu kritikal. Kalau macam tu tak apalah, kita boleh jawab, kita akan minta approval dulu lah macam tu. Itulah, jangan janji-janji lah kan. Kita cakap kita Okay. kan secara diplomatik lah. Tak nak lah kan. Dia kata nak bagi, dia tak bagi, bintah. Okay. Okay, Puan. Okay. Baik, Puan. Alright, okay Syifa, thanks. Proceed. Alright, so tadi kita di mana ya, untuk submission report. So nanti untuk report kita akan minta pihak NGO untuk share jumlah penerima, senarai barang yang didistribute, kawasan yang kawasan distribution apa semua. Lepas tu nanti kita akan minta pihak NGO untuk share jugalah gambar semasa aktiviti jalankan. So daripada segi gambar tu, kita nak minta untuk dapatkan gambar yang high resolution lah, maksudnya yang gambar yang cantik sikit lah, bukan yang gambar daripada share daripada WhatsApp, maksudnya gambar direct daripada kamera ataupun daripada phone. Okay, so untuk daripada segi reporting ni, macam soalan daripada doktor tadi, daripada MRA, kita akan share template online lah, maksudnya online punya template, nanti pihak NGO akan submit the info dalam online saja. So pihak TM akan massage all the info yang dapat daripada NGO, dan kita akan buat compilation of report lah untuk semua NGO. Okay, ada apa-apa soalan? Jijo dan Assalamualaikum, Asri Ismail daripada Indonesia untuk Jijo ataupun Syifa. So for now, I think kita akan follow whatever we submit in the proposal lah kan? Betul. Kalau ikutkan proposal kelulusan berdasarkan apa yang pihak NGO dah submit dalam proposal lah, daripada segi amount, jumlah penerima, jumlah aktiviti yang akan dijalankan lah based on the proposal. Okay. So all the activities beyond the proposal tu, itu something to be discussed with the Permai punya committee lah kan? Betul. Tapi kalau tapi akan utilize bajet yang telah di-approve jugalah, maksudnya NGO tak akan dapat another bajet lain lah. Maksudnya bajet yang diberi pada NGO. Jadi kalau dalam kes macam tu, kalau di-approvekan, contohlah
dalam kes tadi, contohnya plan asal nak bagi food pack kepada 100 orang, lepas tu ada pula bantuan nak bagi surau ke apa semua, and then pihak Permai approve, maybe sebab jumlah tu dah tetapkan 100 orang, maybe boleh kurangkan kepada 50 orang, so yang balance duit tu boleh untuk buat repair surau apa semua lah. Sebab untuk makluman juga tuan-tuan dan puan-puan, because of TM telah macam dalam program ni, TM adalah satu company yang diorang akan pihak government akan monitor. Jadi information ataupun report tuan-puan amat penting untuk kami sebab dari masa ke semasa memang kami perlu update kepada pihak kementerian juga. Jadi that's why macam yang Cik Azizul terangkan tadi, number of beneficiaries impacted, and then dekat area tu kita kalau boleh dengan dana ni, dengan sumbangan kerajaan ni, kita nak perluaskan lagi, kita nak bantu ramai orang lagi. Jadi kita tak nak ada yang duplicate. So for now Cik Azizul dah meneliti proposal tuan-puan tu, dah mempelbagaikan daripada segi kawasan, daripada segi penerima. So for now probably kita nak stick to that first. Nanti sekiranya ada perkembangan lain kita akan maklumkan. Okay. Terima kasih Syifa. So saya proceed pada next slide lah. Okay, kalau kat sini saya akan share sikit role and responsibility NGO. Pertamanya nanti during aktiviti distribution atau bantuan nanti kita nak minta pihak NGO untuk follow branding guideline lah. Nanti kita akan brief sikit pasal branding guideline. Maksudnya daripada segi poster, logo ataupun place card apa semua nanti perlu nak masukkan jugalah logo-logo. Kita akan minta masukkan logo Permai, logo TM, then logo NGO sendiri pun boleh masuk, tapi nanti ada guideline sikit lah daripada segi kedudukan macam mana placement logo dekat dalam poster tu macam mana. Selepas ni kita akan brief sikit pasal branding guideline. Okey, lepas tu daripada segi promotion dekat social media, maksudnya NGO, kalau pihak NGO nak upload gambar-gambar aktiviti sumbangan dalam Instagram ataupun Facebook masing-masing, kita akan minta pihak NGO untuk hashtag. Kalau dalam ni hashtag Permai XGDRN lah. So nanti kalau pihak MOF ataupun Permai nak tengok update, diorang boleh klik hashtag, so nampaklah apa aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak NGO. Okay, ini nanti kita akan brief detail selepas ni. Okay, untuk number 3, to utilize fund based on the approved immediate relief effort and beneficiaries. Ini macam saya cakap tadi lah, kita jumlah yang telah diluluskan berdasarkan proposal yang dihantar oleh pihak NGO. Tapi kalau ada case special request ataupun ad hoc request untuk gunakan wang sumbangan tu untuk tujuan lain, boleh share kepada pihak TM lah untuk kami dapatkan kelulusan daripada pihak Permai. And then kami minta juga pihak NGO untuk simpan dokumen-dokumen yang berkaitan lah, contohnya rekod pembelajaran, resip, senarai penerima. Ini in case sebab duit ni daripada Kementerian Kewangan, in case kalau ada Kementerian Kewangan perlukan info yang lebih lanjut untuk tujuan reporting ataupun auditing, so kita adalah all these dokumen. Okay, item number 4, no political organisation involvement during the plan program. So kita mohon kepada pihak NGO untuk jalankan aktiviti bantuan kemanusiaan ini tanpa penglibatan parti-parti politik lah, sebab this one is agak sensitif. Maksudnya it's okay kalau tuan-tuan dan puan-puan ni ahli parti politik mana-mana, tapi during ketika waktu misi bantuan tu nanti jangan bawa logo parti politik, bawa branding parti politik lah, sebab program ni kita engage direct antara TM, Permai dengan NGO, bukan dengan parti politik. Okay. Seterusnya daripada segi report, kita akan kalau contoh kan macam
kita biasa masuk ke satu tempat ada contoh as a public figure board NGO, tapi dia ada some jawatan dalam parti politik, tapi kita bawa dia bukan ada stand parti politik lah, kita bawa dia as contoh penasihat dan sebagainya. Dia boleh kan kita highlight dia sebagai penasihat. Maksudnya asal bukan dia turun bawa logo ataupun dengan jawatan parti kan. Betul, maksudnya dia datang atas kapasiti penasihat NGO lah, bukan atas kapasiti ketua bahagian sekian-sekian apa semualah. Betul. Betul. Sebab kita faham jugalah kebanyakan macam saling berkait jugalah sebenarnya antara ada ahli politik yang involve dengan NGO apa semua kan. Cuma kita tak nak dua benda ni bercampur lah. Maksudnya dia boleh datang ataupun terlibat atas kapasiti dia sebagai NGO, bukan sebagai wakil parti politik. Okey, dari segi submission report, kita akan nak minta pihak NGO untuk submit 2 kali report. Satu pada 30 hari bulan 4, ini progress report lah, and then final report pada 15 hari bulan. So mana-mana NGO, maknanya yang dah buat program tu dah siap sebelum 30 April tu, and then pihak NGO submit report, itu kita dah entertain dia as a final report lah. So maybe ada NGO yang dia punya aktiviti tu lama, sampai 15 hari bulan sampai raya, so dia kena ada 2 report lah, maksudnya progress report 30 hari bulan tu apa yang telah dibuat dan sedang dibuat, dan by 15 hari bulan tu final report, maksudnya report keseluruhan lah yang telah program yang telah dijalankan. Nanti daripada segi timeline kita akan share juga selepas ni. Okey, seterusnya macam saya share tadi, nanti untuk tujuan reporting kepada pihak manajemen TM dan Permai, dan untuk kita masukkan dalam publication, nak keluar social media ataupun media release, kita minta bantuan pihak NGO untuk share gambar-gambar yang high res lah, yang berkualiti tinggi, yang clear, yang cantik, yang nampak branding TM, branding Permai Fund ya. Ada apa-apa soalan tak? Boleh? Nak tanya. Yang kan kata report tu, submission of report tu mesti dah tulis yang 100% allocation ke ataupun 80%, 20% you are bringing later kan? So our report tu 50% funded ke ataupun must plus the 20% as well? Okey, Puan Rohana Okey, untuk menjawab soalan puan tadi tu, nanti seperti yang Cik Zul kata tadi, lepas kita briefing ni, kita akan hantar surat macam acknowledgement letter lah untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak-pihak NGO. Sebaik saja mendapat persetujuan daripada pihak NGO, nanti ada beberapa proses lagi yang perlu dilakukan, macam pendaftaran dan sebagainya tu. Sebaik saja dah dapat complete dokumen, pihak kami akan terus proses 80% tu dan kita akan disburse kepada pihak NGO. Jadi 30 April ni bukan lepas 30 April baru dapat 80%, tidak. Habis je kita dah proses dokumen-dokumen lengkap, dan kita akan boleh terus disburse the money to the NGO lah. Adakah menjawab soalan Puan Rohana? Because I'm concerned about the report tu. I mean, our report based on 100% allocation lah. Betul tak? Betul. Untuk final report ke? Betul, 100%. 100% yang lah, betul tak? Betul. 100% kiranya 100% program tu dijalankan lah. Cuma daripada segi pembayaran, pihak NGO akan dapat 80% dulu sebenarnya. 80% bayaran untuk menjalankan 100% program. Macam itulah kalau saya boleh summary. So once 100% program tu dah siap, pihak NGO submit report, baru kita akan transfer yang balance 20% lagi lah.
And then untuk yang gambar-gambar yang tadi Encik Azizul minta tu, kita akan gunakan sebab untuk permai ni kita dalam proses untuk adakan website dan juga social media. Jadi kalau gambar-gambar tuan terpilih tu, so kita bergantung kepada kualiti gambar jugalah sebenarnya. Betul tu. Ada lagi Puan Rohana macam mana menjawab tak soalan tu? Ya, faham. Alright, okey Puan Rohana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hisham daripada Desmo juga sama dengan Ainul tadi. Okey, Hisham. Okey, soalan saya, contoh katakanlah allocation yang kita dapat pada salah satu NGO tu contohnya 100,000 lah Jadi 80% telah dikeluarkan pada ni lah selepas kita punya meeting ni. And then maksudnya sampai ke bulan terakhir yang 30 April tu kita kena habiskan untuk semua program tu lah, betul? Kita akan dapat untuk daripada 100,000 tadi kita akan dapat 80%. So 80,000 lah kan. Jadi tapi kita kena buat program sebanyak 100,000 itu untuk the whole month tu lah sampai ke akhir bulan 30 April dan submit kita punya report sebelum 15 Mei, betul? Betul. Actually kita target untuk aktiviti dijalankan tu selama sebulan. Kalau macam tu saya skip kepada timeline dululah supaya pihak NGO nampak jelas sikit. Okey, ada timeline Okey, terlalu cepat sangat Maybe kalau tengok timeline ni nampak jelas sikit lah. So kalau kita tengok briefing by TM hari ni 26 Mac. So pada next week 29 sampai 31 nanti saya akan email kepada pihak NGO untuk minta pihak NGO submit dokumen untuk kita register NGO dekat dalam TM, betul, untuk dapatkan acknowledgement letter lah persetujuan pihak NGO untuk program ni. Lepas tu daripada 1 April sampai 14 April kita akan proses pembayaran dan pengeluaran sumbangan kepada pihak NGO lah. Okey, so kalau ikutkan kalau tengok bulatan nombor 4 ni, program implementation dan progress reporting. Maksudnya selama sebulan ni once dah dapat duit, if kalau dah dapat duit awal daripada 14 hari bulan tu pun dah terus boleh jalankan program NGO lah. So ini macam target kita lah, 15 hari bulan tu semua NGO akan dapat duit 80%. You guys dah boleh jalankanlah program yang telah dirancangkan selama sebulan lah, maksudnya 15 April sampai 15 Mei. Tapi dalam 30 April tengah-tengah ni kita nak minta pihak NGO untuk update share progress report lah, maksudnya setakat 30 hari bulan apakah program yang telah dijalankan lah. Maybe ada NGO yang dia punya program itu macam tak besar, so macam by 30 April tu pun dah siap. Bila dia submit report tu, kita akan entertain report tu as a final report dan kita akan release payment untuk 20% lah. So mana-mana yang NGO maybe setakat 30 hari bulan 4 tu dia punya program tu still berjalan ongoing lagi, pihak NGO tu perlu submit progress report, and then once bila dah siap 100% program tu submit lagi final report. After final report tu baru kita akan release 20% tu. Ada soalan? So kita target ni habis program ni 15 bulan Mei lah. Sebenarnya 15 Mei ni dah hari raya sebenarnya. So kita target sebelum raya tu dah habis semula. Sebabnya by 21 Mei ni untuk final report ni pihak TM lah. Maksudnya 15 hari bulan ni pihak NGO akan hantar final report kepada pihak TM, and then pihak TM akan compile apa semua report and then akan buat summary, dan pada 21 Mei ni pihak TM akan submit report kepada Permai lah untuk semua NGO punya aktiviti. Hello, Assalamualaikum, Pak Manjul. Okey, untuk program macam Pak Manjul ni dia akan ada dalam tarikh 1 hingga 14 April. So akan ada satu aktiviti agihan lah kan. So kita akan membuat pembelian dalam 1 hari bulan, 2 hari bulan kan.
So jadinya report kewangan yang kita nyatakan, adakah receipt tu selepas daripada fund masuk ataupun kita boleh guna receipt sebelum fund masuk? Dari segi ni saya nampak macam maksudnya pihak NGO tuan nak memang dah plan program untuk buat 1 hingga 14 bulan lah, which is kalau ikut tahun ni kiranya daripada segi pihak TM benda ni tengah proses lagi lah kan. Ya betul. Dari segi duit daripada segi wang sumbangan tu still proses lagi. Rasanya tak ada masalah, Encik. Boleh. Kita Boleh je, as long as still dalam proposal tu kan, masih tertakluk dengan proposal yang telah diluluskan, tiada masalah. Kalau kita 14 tu boleh. Kalau macam tu saya teruskan lah. Okey, terima kasih. Maksudnya dalam kes tuan ni, tuan dahulukan duit tuan dululah sebelum dapat pada TM kan, sebab dah set program tu pada bulan April. Ya betul. Betul. Okey, terima kasih. Jadi masalah, tapi kita hopefully pihak tuan boleh simpan lah resit apa semua yang berkaitan lah, in case kalau nanti ada semakan lanjut daripada pihak permai ke, kita ada proof lah benda tu. Dia punya bermula, silakan. Ya, silakan. Kalau kita tak berjaya mengambilkan sebelum 21 Mei, macam mana? Adakah kita dapat macam essential, sebab kadang-kadang kita banyak benda-benda sebab MCO ni kadang ada banyak gangguan-gangguannya kan, so kita tak pastilah, tapi kita boleh plan lah. Ada kita lebih daripada tarikh yang sepatutnya. Ada apa-apa isu? Itu macam mana ya Syifa? Kita perlu semak dengan pihak permai ke? Saya rasa boleh. Cuma kita kena semak, kita kena confirm balik. Sebolehnya kita kena ikut timeline, tapi untuk very special cases kita boleh consider. Sekiranya kalau ada macam kira kalau based on the timeline bagi ni rasa macam tak boleh nak commit, dan bagi tahu kita upfront lah. Maksudnya kita boleh highlight awal-awal lah pada pihak permai kan. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Yang to-do list tu Jol, before this slide tu, just to recap balik apa yang perlu dilakukan oleh pihak NGO. Okay, alright. Okay, untuk to-do list untuk fund disbursement, ini betul-betul action selepas meeting ni nanti saya akan hantar satu non-purchasing vendor registration, minta pihak NGO untuk masuk untuk register lah. Ni macam form ni simple je lah, just masukkan nama NGO, alamat NGO, nombor account bank apa semua. Lepas tu kita akan hantar juga an acknowledgement letter. Ini macam nak pengesahan daripada pihak NGO lah, yang pihak NGO bersetuju untuk terima wang sumbangan ni, terima yang 80%, 20% punya kaedah pembayaran tu. Lepas tu juga nanti kita akan minta pihak NGO untuk share invoice jugalah, untuk kita proceed dengan payment. Itulah untuk proceed dengan kemasukan wang sumbangan kepada akaun NGO masing-masing. Yang ni nanti saya akan berhubung dengan secara personal lah dengan staff NGO. Nanti saya akan call pihak tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. So ketika project implementation nanti kita akan minta, macam saya sebut tadi, daripada segi branding, iaitu daripada segi poster untuk social media, poster yang nak di print out ataupun placard ataupun stiker apa semua untuk follow guideline dan approval pihak permai. Selepas nanti saya akan, pihak kami akan brief tuan-tuan dan puan-puan. Untuk daripada segi reporting, seperti saya cakap tadi, ada 2 kali reporting. Satu pada 30 April, progress report ataupun final report lah berdasarkan aktiviti NGO masing-masing. Dari segi pada visual of activities, maksudnya best photo, gambar-gambar yang high resolution, dan juga final report to permai ni di pihak PM lah, yang kami akan compilekan
report daripada semua NGO untuk kami submit kepada Permai. Ada apa-apa soalan berkaitan ni? Kalau tak ada, saya nak minta teammate saya, Cik Nuraini, untuk share sedikit berkaitan branding guideline. Cik Nuraini, boleh? Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nuraini. So saya akan brief you guys on branding guidelines lah. So macam yang Azizul cakap tadi sebenarnya, you guys kena hantar report. So untuk yang untuk selain daripada report, dia ada mini report which is you guys kena upload gambar-gambar dekat social media as our mini report. So daripada sana kita punya yayasan Permai punya team boleh tengok you guys punya aktiviti lah during during aktiviti yang you guys buat. So yang pertama sekali, yang paling penting untuk social media tu, anda perlu hashtag Permai X GDRN. So Permai huruf besar, X tu huruf kecil, GDRN. So that is one word lah, hashtag Permai GDRN. So kenapa macam ni? Sebab kita senang untuk track lah nanti aktiviti-aktiviti yang dijalankan berdasarkan hashtag yang diberikan. Okay, seterusnya kita perlukan juga anda untuk gunakan logo dekat dekat backdrop, dekat merchandise, dekat any you guys punya presentation slide. Okay, ini adalah untuk kita bagi tahu kepada masyarakat umum ataupun public, this program ataupun setiap aktiviti yang anda buat adalah di bawah aktiviti program Permai. So kalau boleh tengok di dekat rule number 2 ni, dia ada yang perlu anda tuliskan adalah supported by, and then logo Permai, and then followed by GDRN. So kalau siapa yang tak tahu, GDRN ni adalah GLC Disaster Response Network, di mana ia adalah merupakan satu rangkaian tindak balas syarikat-syarikat berkaitan kerajaan lah. So GLC, so any disaster, this rangkaian akan tolong and helps mangsa-mangsa disaster. So this is what we call GDRN lah. And then dekat sebelah GDRN ni, inilah untuk anda letakkan anda punya NGO punya logo, dan juga if ada implementing agency dekat sini. So untuk yang boleh I mencelah, maybe company logo tu TM lah kot. Sorry. So company logo ni untuk TM, sebab anda ambil Permai grant daripada TM. So dekat sini adalah anda punya logo lah, NGO punya logo. So dekat sini untuk kita, sebelum anda post any of anda punya logo dekat poster ataupun banting, diharapkan pihak NGO boleh draft dulu and hantar kepada kami untuk kami bagi approval on that. So nanti pihak kami juga akan berikan AI file untuk Permai dan juga GDRN ni. So nanti anda masukkanlah di sebelah GDRN ni TM punya logo, dan juga sebelah TM ni anda punya logo. So saya tak nampak lah dia punya tu. Sorry? Saya tak nampak. Nah, tak nampak pula. Okay, kalau yang tak nampak tu mungkin anda boleh keluar, leave this meeting and then masuk balik. Macam tadi yang ada Haji seorang tu kan. So masuk, keluar dah masuk balik, cuba. Tak apa, nanti kita akan bagi contoh juga. Kita akan kemaskini deck ni. Nanti kita akan kongsikan kepada semua pihak. So nanti dia akan, kita bagi contoh lah macam mana nak letakkan logo berkenaan. Ya. So nanti pihak kami akan, macam Syifa cakap tadi lah, pihak kami akan bagi contoh. And then selepas tu anda boleh hantar draft yang anda buat kepada kami untuk kami beri approval sebelum anda letak di setiap collaterals yang anda gunakan sepanjang program ini.
Okay. So, ada soalan? Ya, I rasa Asri angkat tangan tu. Okay, saya ada satu soalan. Okay, kalau let's say we have partner on the ground, dekat mana kita nak place dorang punya logo? Okay. So, kalau yang untuk tu sebab sekarang ni as per yang diberi, yang guideline yang diberikan oleh Yayasan Hasanah adalah 4 logo ni sahajalah. So, tapi anda boleh draft nanti, mungkin boleh letak sebelah-sebelah dekat area sini lah. Implementing agency tu lah. Implementing agency ni. So nanti once you dah letak, you dah buat draft, so nanti kami akan hantar kepada pihak Yayasan Hasanah dan diorang akan bagi komen sama ada okey ataupun tidak. Alright. Okay. Alright. Okay, menjawab soalan. Alright, welcome. So ada any questions untuk yang this part tak? Untuk number 2. Tak ada okay, so next je. Okay. Sorry, Cik Nuraini. Ya, saya. Untuk yang logo, dia punya logo ni semua akan dibagi oleh pihak TM. Pihak kami akan bagi AI file untuk Permai, DRN dan juga TM lah untuk kesenangan bersama. Okay, baik, terima kasih. Alright, sure. Alright. So, any questions? So, should we move to next? Alright. Okay, so gambar yang I think logo yang you guys kena letak nanti perlulah orang kata dia ada clear zone. Clear zone tu maksudnya di sini. So banyak kalau boleh nampak saya dekat sini. So dekat logo Permai dan GDRN ni dia perlu ada ruang di ruang sikit dekat kepala ni, dekat kepala atas ni, dekat sini dan juga dekat sini lah. Dia kena ada sedikit ruang macam sebab kita tak nak nanti dia ada yang teratas sangat, kita nak ada yang ke bawah sangat, so dia ada sedikit lah kat sini. Clear zone ni. Macam orang kata tempat bertenang sikit. Jarak untuk bertenang. And then kalau kita tengok kat sini, kalau ikutkan logo kat sini, besar logo JDRN ni is 3 cm, Permai ni is 4 cm. So dekat sini ada sikit lagi zone yang di mana kita perlu menjarakkan dia sedikit lagi lah di sini. Alright. Maksudnya daripada segi ni kalau buat poster tu logo ni tak adalah rapat ke bawah sangat. Ya, dia tak adalah rapat. So macam I cakap tadi, dia ada orang kata jarak untuk bernafas. Sebab nanti kita tak nak jarak dia punya logo terlampau dekat. Kita tak nak logo terlampau jauh. So this is the best size yang memang kita dah letakkan lah. So kalau cakap sini, keeping it clear and then space tu mesti provided around the logo and then keeping focus minimum size at 4 and 3 cm. So maknanya Permai ni 4 cm, GDRN ni 3 cm. So dia ada lagi jarak dekat sini lah. Okay. Alright. So next, untuk colour pula, okay. Contoh dia kat sini nanti kami akan berikan 2 jenis logo di mana satu logo ni adalah full bright background color, kita akan gunakan full color, and ini kita akan buat reverse white lah, di mana kalau untuk yang full color ni sesuai digunakan dekat gambar dekat background yang orang kata color dia macam cair, dia bukan color yang gelap. So compared to yang this color, dark background, dia menggunakan dark background, which is dia gunakan color hitam ataupun merah gelap, orange gelap, biru gelap. So you guys kena guna this logo. Kalau guna macam pink cair, orange cair, putih, so you can use this full background color. Nanti insyaAllah kami pun akan buat jugalah contoh untuk macam colour yang ini, should you letak colour yang macam kita akan bagi lah untuk kesenangan juga. So far untuk nombor 3 dengan nombor 4 ni ada soalan tak? Before I Puan, Syam Desmo. Logo ni katalah sekarang ni ada dua logo Permai dengan GDRN ni, dan ada TM dengan logo kita kan. Kalau kita kena buat memanjang ke atau kita boleh buat 2 atas 2 bawah ke?
Dia kena memang memanjang. Cik siapa? Syam. Yes, Dia memang kena memanjang di sini. Oh, tak kisah depan atau belakang lah. Kira macam kalau ikutkan permai di depan, followed by GDRN, and then TM, and then the last one will be you punya NGOs punya logo lah. Okey. Kalau kita boleh letak dekat belakang baju ke atau depan baju ke, terpulang ke, atau memang kena letak depan je ke, macam mana? Okay, untuk yang baju ataupun it depends on your organisation kat mana you nak letak, as long as memang ada di logo lah. Kita tak naklah cakap letak kat depan ataupun any of orang kata collaterals yang you nak buat, it's better to send to us and then kita boleh bagi approval on that. So before lepas tak adalah macam you rasa macam benda tu boleh ke tak boleh ke, so tak apa, draft saja and then send to us, we give the approval letter. Okay, so maksudnya kita kena follow size dia lah. Yang penting size dia follow dan dia punya karakter semua tu, line up semua tu betul lah, betul? Ya, saya. Okay, terima kasih. Okay, sama. So any questions? I think MRA team ada tangan. Okay, saya ada satu soalan lah. Okay, if let's say kalau macam kita ada beberapa ni lah, kita macam poster, banner, banting macam tu kan. So ratio ni sama ataupun ada spesifik ratio untuk banting, ada spesifik ratio untuk banner ke macam mana? Sebab buat sini kalau untuk banting macam kecil. Okay, so far memang ratio yang dia bagi kat kita tu memang sama. Tapi macam I cakap tadi, you can draft to us, draft dulu, and then